Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya kita masih lagi bangun pagi, di awal pagi, nikmat kita dapat sama-sama kita berpuasa untuk hari yang ke-27 dalam bulan Ramadan ini, dan insya-Allah nikmat yang kita dapat ketika ini iaitu sama-sama untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan sebenarnya kalau lihat kepada Tanyalah Ustaz titipan doa hari ini untuk hari Rabu 20 Mei 2020, cantik nombor tu, 20 Mei 2020 bersamaan dengan 27 Ramadan 1441 Hijrah, kita akan bincang tentang ketakwaan itu. Takwa itu ujian. Bila sebut tentang takwa itu ujian, besar skopnya. Namun apa yang penting ialah kita akan fokuskan insya-Allah kepada takwa itu. Dan alhamdulillah saya tidak kesorangan. Untuk hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita yang banyak pengalaman di luar negara, dan alhamdulillah telah pulang ke Malaysia dan terus meneruskan bakti beliau untuk berdakwah. Kita bersama dengan guru kita semua Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz terus segar, terus bersemangat untuk memberikan manfaat buat kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah, terutamanya untuk topik kita hari ini, takwa itu ujian tu Ustaz ya. Ya saya. Cumanya kepada anda semua para penonton, sebelum kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, jom sama-sama kita mulakan Tanyalah Ustaz titipan doa hari ini dengan sama-sama kita mengaminkan doa ini. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, sucikanlah aku di bulan ini daripada segala keaiban, dan ujilah aku di bulan ini dengan ketakwaan. Wahai pemaaf segala kesalahan orang-orang yang berdosa. Amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, ditambah pula dengan situasi yang kita lalui iaitu COVID-19, sebenarnya ia satu ujian yang bukan sekadar untuk menguji orang lain, tetapi sebenarnya ujian itu kepada diri kita sendiri. Dan paling penting, ujian itu sebenarnya jika kita betul-betul laluinya dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ia akan meningkatkan ketakwaan kita. Dan hari ini kita bincangkan topik kita iaitu takwa itu ujian. Cumanya kalau ada soalan daripada para penonton, kami sangat alu-alukan di sini. Caranya, anda boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-881677, atau boleh terus sahaja ke aplikasi WhatsApp yang menjadi medium kami untuk anda tanyakan soalan, 011123364480, itu nombornya. Ataupun 011 ya, maafkan ya. Kemudian boleh terus sahaja bersama dengan kami di Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Okey, baik, kepada anda semua, itulah yang saya maklumkan cara untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, untuk kita teruskan sahaja perkongsian kita, iaitu takwa itu ujian. Jadi, baiklah Ustaz, jika kita lihatkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka untuk memetik firman Allah dalam surah Al-Hujurat, di mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Baik, sebagai di awal ini, sebagai mukadimahnya, apakah itu takwa? Silakan Ustaz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Da'i Hadari, penerbit dan juga seluruh muslimin dan muslimat
pengikut dan peminat setia program Tanyalah Ustaz TV3. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, pertama asas takwa ini 258 kali. Kalimah takwa disebartara dan dipersembahkan dalam Al-Quran dengan pelbagai kategori untuk kita fahami. Asas kedua bagi makna takwa ini adalah ianya bermakna pencegahan. Cegah, seperti mana yang sedang kita alami sekarang ini, yang terbaik dalam apa juga bentuk perawatan, perubatan, jangka masa panjang adalah pencegahan. Dan takwa membawa kita ke arah situ. Ketiga, takwa ini juga adalah merupakan wasiat, mesej, pengajaran dan juga risalah bukan sahaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sekalian nabi dan rasul. Kesemua nabi dan rasul diutuskan, mesej mereka persamaannya satu, iaitu semuanya merujuk kepada agenda takwa. Lalu kalau kita petik dalam ayat Al-Quranul Karim, rujuk dalam surah An-Nisa, lihat pada ayat yang ke-131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablihi wa iyyakum anittaqullah. Yang bermaksud dan sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah pun mewasiatkan, menurunkan dan memerintahkan kepada semua para nabi dan rasul di mana zaman mereka ini diutuskan, mesejnya anittaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan daripada dapatan hadis dan juga ungkapan serta tafsiran oleh para sahabat, saya petik di awalnya satu, iaitu daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Bila dia menelusuri dan tadabbur ayat 131 surah An-Nisa ini, dia menyatakan maksud takwa ini ada tiga juga. Tiga rangkai. Yang pertama, an yuta' wa la yu'sa. Allah itu hendaklah wajib ditaati dan jangan sesekali ianya diingkari ataupun dimaksiati. Kedua, wa yuzkaru wa la yunsa. Allah ini dalam pengertian takwa, dia hendaklah sentiasa diingati dan disebut. Zikir ini ingat dan juga sebut, kombinasi dua perlakuan amal ibadah ini yang akhirnya akan mewujudkan iman dan takwa yang tuntas. Dan yang ketiganya ialah wa yushkaru wa la yukfaru. Allah ini pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dia hendaklah diucapkan tahmid, hendaklah disyukuri, sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala apa sahaja yang kita dapat, sama ada baik pada pandangan mata manusia ataupun sakit mungkin pada hati kita yang menerimanya, hendaklah berterima kasih kepada Allah, wala yukfaru, dan jangan sesekali Allah itu kita kufur. Artinya kita engkar, kita tidak menerima qada dan qadar dan sebagainya. Begitulah juga kalau kita perhatikan di dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sayu kan kalau kita baca ayat ini kerana ayat ini merupakan sajian dan hiburan mingguan kita solat Jumaat. Subhanallah, dalam khutbah yang pertama ataupun yang kedua biasanya khatib akan menyelitkan ayat ini. Daripada ayat inilah Ibn Mas'ud merungkaikan makna takwa itu kepada tiga perkara. Subhanallah, daripada sini kalau kita perhatikan para ulama silam, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Ibn Rajab dan sebagainya, mereka menyatakan konsep takwa ini ialah al-amalu bi ta'atillah. Amal dengan ketaatan kepada Allah. Buat benda yang kita buat itu tujuannya, fungsinya membawa kita untuk mentaati Allah. Artinya, segala benda yang kita buat di dunia ini, kalau dia tidak memberikan nilai ketaatan kepada Allah, maka itu bukan amalan takwa. Itu tidak termasuk dalam erti kata takwa. Kedua, imanan wahtisaban. Apa saja yang kita buat berlandaskan keimanan, platformnya iman, iaitu percaya kepada Allah dan benar-benar mengharapkan ganjarannya itu bukan orang lain. Bukan penilaian mata manusia, bukan diukur nilai daripada sudut yang lain, ianya hanya semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata para ulama, amran wa nahyan.
Taqwa adalah kumpulan kategori perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia sama ada secara lisan ataupun secara tindakan, bahkan juga pemikiran yang menjurus kepada maksud yang sama. Dua konsep, amran, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nahyan, benda-benda yang dilarang dilakukan oleh manusia. Lalu cantiknya Islam ini satu daripada Nabi Adam alaihi salam, subhanallah, hinggalah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita ajaran yang sama. Mesej takwa itu kekal dan bugar di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Baiklah Ustaz, daripada mukadimah tersebut dapat saya rumuskan bahawasanya seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul ataupun para anbiya itu sebenarnya diutuskan dengan konsep yang sama, iaitu mengajak manusia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Allahu akbar. Keselarian ataupun keseragaman dalam utusan Allah Subhanahu wa taala itu ada padanya. Subhanallah. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang takwa ini, ada satu soalan daripada sahabat kita untuk di awal ini, daripada sahabat kita di Facebook, Aizat Nur Hashimi. Katanya, Assalamualaikum Da'i Hadari, Ustaz Ervino dan kru yang bertugas. Semoga berada dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimana ketakwaan seseorang boleh menjadi satu ujian? Bagaimana kita boleh menjadi seorang insan yang bertakwa? Mungkin boleh disatukan tu. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Dua soalan, dua dalam satu. Ketakwaan ini boleh menjadi ujian kerana ujian juga bukan calang-calang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan bukan sedikit ianya digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis sahih baginda. Di dalam Al-Quran, perkataan ujian ini kebiasaannya digunakan dengan istilah fitnah. Makna asal fitnah itu adalah ujian. Nama lain di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ikhtibar, iaitu ujian ataupun al-imtihan dan sebagainya. Dan bentuk ujian ini berbeza di antara satu sama lain. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ujiannya itu adalah untuk kaumnya menerima dakwah dan ajaran Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan kekananan dan keperluan masa. Zaman Nabi Isa alaihi salam, perubatan adalah merupakan antara yang dominan. Betul. Zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat yang mencabar. Lalu ujian kita ini berbeza di antara satu sama lain, tetapi ujian ini boleh menjadikan takwa seseorang itu meningkat ataupun tidak apabila dia menerima yang datangnya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jugalah yang akan memudah uruskan penyelesaian segala bentuk ujian dan masalah yang dia hadapi. Saya berikan contoh. Kalaulah sekiranya kita diuji dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Al-Quran sebut al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Ini hari-hari kita berkomunikasi. Ya, harta benda yang kamu miliki tanpa mengira kuantiti ataupun kualitinya, dan anak-anak zuriat yang ada di sekeliling kamu, ini juga adalah merupakan ujian bagi kamu. Lalu kalau kita nak ambil dengan contoh yang paling dekat, 2 bulan yang terakhir ini, subhanallah, semua orang sangat-sangat akrab dan rapat dengan keluarga masing-masing. Itu antara hikmahnya kan? Yeah. Dengan ahli keluarga, ujian datang daripada PL, perangai, kecenderungan, kekananan yang berbeza pada setiap anak-anak. Pasangan hidup, suami ataupun isteri, ibu ataupun ayah dan sebagainya. Kita, walaupun anak mungkin ada yang ramai, 5, 6, mungkin 10 dan sebagainya, walaupun kembar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha lebih mengetahui, memberikan kecenderungan, kekananan, setiap zuriat itu berbeza antara satu sama lain. Ini selain tidak mematangkan ibu dan ayah, dalam masa yang sama dia menguji pelbagai elemen. Kesabaran diuji. Keduanya, hikmah tindakan, hukuman ibu dan ayah sentiasa diuji setiap hari. Daripada apa yang kita kongsikan awal tadi, takwa ini adalah apa sahaja amalan yang Allah perintahkan,
larangan yang Allah tak bagi kita buat dan ini kita praktikkan kepada ahli keluarga kita, sahabat handai, sampaikan mesej yang sama kepada saudara mara. Kalaulah semuanya menatijahkan bawa kepada ingat Allah, 3 tadi kan, ingat Allah, taat Allah dan juga syukuri Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah seseorang itu lulus dengan ujian ini. Dan ujian ini dai hadari dan juga muslim dan muslimat, dia tak berhenti. Betul. Dia berterusan. Bukan setakat dalam keluarga sahaja. Betul. Seluruh masyarakat dan whoever yang have any engagement dengan kita, semuanya we are in a way answerable. Kita bertanggungjawab, kita perlu menjadi orang yang responsif terhadap ini. Sedikit saya tambah dengan soalan bahagian yang pertama itu. Kalaulah sekiranya ujian-ujian ini kita terima secara positif, artinya qada dan qadar apa yang Allah berikan kepada kita, kita ambil, kita terima dan kita proses. Kadang-kadang ada masanya kita rasakan kita tak berjaya. Tetapi the key of developing people is to catch them while doing things right. Masa anak kita, pasangan kita, jiran tetangga, masyarakat sekeliling, masa mereka tengah buat benda yang betul, masa tu yang kita kena pegang mereka, puji mereka, angkat mereka, motivate mereka. Kita mungkin mempunyai kepakaran untuk spot out, meng-highlight keburukan-keburukan orang, 100 benda baik dia buat, satu tu je lah yang berlaku, itulah yang kita ulang 10 kali hari raya. Bila balik kampung, tapi tahun ni tak boleh balik kampung. Tapi kita cuba ubah agar ujian ini, cantiknya adalah jangan kita biarkan seseorang Muslim atau Muslimah, dia seorang sahaja yang melayari ujian, support system kena ada. Bantuan, sistem sokongan daripada orang sekeliling sangat perlu. Itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi, Da'i, adalah bagaimana menjadikan diri untuk yang bertakwa. Untuk menjadikan diri kita bertakwa, subhanallah terlalu besar dan kita akan explore dan lebih lagi selepas daripada ini. Saya ambil satu saja. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hajj, lihat pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ringkas. Surah Al-Hajj permukaannya ayat yang pertama, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya gegaran hari kiamat itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat dahsyat. Allah. Ini satu daripada 258 ayat yang berbicara tentang taqwa di dalam Al-Quranul Karim. Hadis-hadis sahih lagilah banyak. Betul. Jadi saya nak jawab dan respon yang pertamanya adalah antara cara untuk meningkatkan taqwa adalah dengan kita banyak mengingati perkara-perkara yang akan berlaku di hari akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada siapa di kalangan kita yang pernah merasainya. Saya tidak ada pengalaman, da'i juga, sesiapa sahaja. Tetapi kita dibekalkan dengan wahyu. Dapatan, titipan dalam Al-Quranul Karim. Nak buat benda yang tak baik, kadang-kadang kita manusia terlanjur. Betul. Kita manusia ini diberikan ruang untuk kita sentiasa bertaubat kembali kepada Allah. But at least, at any point of time, kalau sekiranya kita dapat sentiasa ada dalam hati kita ni di mana-manalah rasa yakin, percaya dengan akhirat. Dahsyatnya hari kiamat, alhamdulillah, ini bermakna insya-Allah kita digolongkan di kalangan orang-orang yang menuju ke arah ketakwaan yang sempurna. Allahu Akbar. Ya, rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janjinya itu mendorong kita untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik dan terus lebih baik. InsyaAllah Ustaz, banyak lagi kita akan kongsikan, terutamanya kejap lagi Ustaz saya nak tanyakan tentang kaitan takwa dalam Ramadan ini. Jadi insyaAllah kepada anda semua, nantikan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Titipan Doa. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, kini menonton Tanyalah Ustaz Titipan Doa. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama kita bincangkan, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan tajuk Taqwa itu Ujian. Dan paling penting, kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, ada banyak yang kita masih lagi perlu patuh dan banyak lagi kerja rumah yang perlu kita lakukan. Terutamanya, ada sesuatu yang kita nak bawakan ketika ini. Satu bingkisan berita bertarikh 19 Mei berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan apakah beritanya. Baiklah, jangan ambil kesempatan rentas negeri. Ini pesan daripada polis di Raja Malaysia. Ini menunjukkan, Al-Fadhil Ustaz, ya, bagaimana pihak polis memohon kerjasama daripada orang ramai supaya tidak ambil kesempatan, terutamanya dalam suasana nak sambut ramai yang ingin untuk menyambut Hari Raya pulang ke kampung. Namun tegas, pihak polis jangan ambil kesempatan untuk merentas negeri. Baik, mudah-mudahan kita semua jaga-jaga supaya tidak tular ataupun tidak lagi berkembang musuh yang tidak kelihatan ini, iaitu COVID-19. Cumanya Ustaz, jika dilihat kepada berita yang dipaparkan tadi, keratan berita itu, bagaimana Ustaz? Takwa itu ujian. Adakah untuk mencapai takwa itu juga adalah kepatuhan terhadap sesuatu yang membawa kepada kebaikan? Silakan Ustaz. Subhanallah. Baik. Benar. Kerana itu kalau kita perhatikan jenis-jenis perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang takwa, dia ada beberapa kategori. Pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan dan menyebarkan mesej takwa kepada semua manusia tanpa mengira latar belakang mereka dan agama ataupun kepercayaan mereka pada masa itu. Antaranya yang kita sebutkan tadi kan, kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Allah mula dengan lafaz ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan untuk orang Islam ataupun orang beriman saja. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Iaitu, wahai sekalian manusia, kenapa? Kerana nak dekat dengan Allah ini, kita kena pegang dalam dakwah ini bahawa semua orang, saya ulang, semua orang berpotensi untuk didekati dan berpotensi untuk disinari dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ketika mana saya di UK dahulu, ada seorang yang bukan beragama Islam. Dia daripada Malaysia, sambung belajar dan kerja di sana. Dan kemudian akhirnya terbuka hatinya untuk masuk Islam. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan saya, antara yang dia sebut adalah rugi rasanya berbelas tahun ataupun 20 tahun dia berada di Malaysia, tidak ada sesiapa pun yang menceritakan kepadanya tentang keindahan Islam. Kita kadang-kadang rasa malu, kita kadang-kadang rasa segan untuk sampaikan. Mungkin ada yang rasa tak layak Ustaz. Kemungkinan ada yang rasa ilmu tak cukup, belum khatam lagi bab nikah kahwin dan sebagainya. Namun, ia bukanlah merupakan penghalang kerana menyampaikan ini tidak perlu tunggu sampai kita jadi alim. Tidak perlu sijil kita panjang berjela ataupun tebal. Apa yang kita tahu, kita kongsi dan kita sampaikan. Di sinilah yang akan mencetuskan rasa kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga tempat di mana dalam Al-Quran Allah fokuskan takwa ini kepada orang-orang yang beriman saja. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, seperti mana yang kita sebutkan tadi, surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kalaulah orang-orang yang manusia keseluruhannya mesej takwa ini ada, apatah lagi kepada orang-orang yang beriman. Artinya untuk semua manusia pun diberikan yang sama. Orang yang beriman kena lebih alert dan kena lebih uruskan hidupnya agar dapat mempertingkatkan bab takwa. Dan yang terbesarnya dalam Al-Quranul Karim, dalam bab perintah ini, Allah bukan sekadar memerintahkan, menyuruh kepada manusia kesemuanya. Kepada orang-orang yang beriman, naik sikit, Allah juga memberikan penegasan dan juga arahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijamin akan menjadi penghulu di syurga, tentang besarnya nilai takwa ini,
pentingnya takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam surah Al-Ahzab. Lihat pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah wala tuti'il kafirin. Bertakwalah kepada Allah, jangan sesekali kamu taat kepada orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lantas, siapa ingin pertikaikan tetapi sampai ke peringkat Nabi sendiri pun diberikan ayat khusus untuk jaga dan pelihara takwa. Apatah lagi kita yang iman ini macam nipis bawang ataupun boleh terbang begitu saja. Subhanallah. Ya. Baik Ustaz. Subhanallah, itu dia satu ya, sebenarnya bila dengar apa yang Ustaz kupaskan itu, sebenarnya sepatutnya kita terasa, oh, itulah diri aku. Allahu akbar Ustaz ya. Mungkin banyak yang kita perlu perbetulkan dalam kehidupan ini, terutamanya untuk mencapai tingkatan takwa itu. Cumanya Ustaz, ada satu soalan diajukan oleh Imran Syakir di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ujian adalah perkara yang menguji seseorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah sayang padanya. Soalannya, mengapa Allah tidak memberi takwa sewenang-wenangnya, malah menjadikannya sebagai satu ujian kepada umat manusia? Oleh hal yang demikian, kita akan tergolong dalam golongan dalam kekasihnya. Baik. Soalan yang cukup cantik, catchy sebenarnya. Saya mulakan dengan pepatah bahasa Arab yang saya belajar zaman dululah, masa belajar di Jordan dulu. Ma yuksabu bisuhulatin yudayya'u bisuhulatin. Bahasa Inggerisnya dia kata easy come, easy go. Ya, yang maksud apa yang kamu dapat dengan mudah, dia akan hilang dengan mudah. Apa yang kamu dapat dengan cara yang tanpa usaha, kita akan kurang menghargainya. Apa yang kita buat sendiri, walaupun 2-3 jam masak, masuk dalam kategori masakan kita itulah masakan yang tak berapa jadi, tapi itu masakan kita akan menghargainya. Lalu, benda yang kita dapat, kita akan hargai. Tapi dapat dengan mudah, kita juga akan ignore benda tu. Saya berikan contoh dulu-dulu sebelum PKP. Dulu-dulu dah lama dah ni, ya. Bila kita pergi ke kenduri, walimah dan sebagainya, orang berikan kepada kita dulu bunga telur lah. Ya, betul. Sekarang ni dipanggil sebagai goodie bags ataupun dog gift dan sebagainya. Bila benda tu dapat percuma, kadang-kadang benda tu kita ambil. Masa majlis kahwin itu, kita datang 3 orang, kalau orang bagi 6 pun kita ambil juga. Tapi akhirnya berbulan-bulan bunga telur tu, bunga dan telur tu dua-dua, di belakang seat kereta kita tak berusik. Sebab pada kita macam seakan nilainya itu rendah, kita dapat dengan mudah. Kita pergi ke supermarket, pergi ke pasar raya besar. Kadang-kadang di pintu ada orang bagi brosur secara percuma. Bagi rasalah kak, rasalah bang. Kan? Rasa tu sepatutnya 1, 5 dibantainya kan. Rasa. Ataupun dia bagi kita paper bag dan sebagainya. Dalam boot kereta kita tu punya banyak paper bag, pelbagai jenama dan juga brand, tapi kita tak pakai akhirnya sebab kita dapat dengan cara yang mudah. Begitulah juga dengan takwa. Itu norm yang pertama. Yang kedua, sebagai respon dan menyantuni soalan tadi ialah, mengapa tidak? Mengapa tidak Allah berikan sewenang-wenangnya takwa kepada kita ini, jadi kita terus tergolong di dalam kekasihnya, kata Imran Syakir tadi. Saya jawab, kenapa? Pertamanya adalah kerana semua perintah takwa dan arahannya, amarannya Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Quranul Karim, bukan satu tapi terlalu banyak kepada semua para nabi dan rasul. Jadi kita kalau bandingkan diri kita dengan orang sebelah kita, mungkin kita rasa samalah ni, kita manusia. Tapi kita tak terbanding dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Saya ambil secara ringkas, sila rujuk nanti tentang Nuh alaihi salam, rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105-108. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Idz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun." Nuh berkata kepada kaumnya, tidakkah kamu semua nak bertakwa kepada Allah? Itu zaman Nabi Nuh. Hud alaihi salam, kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 dan juga 126. Akhuhum Hud ala tattaqun
Hud berkata kepada kaumnya, kamu tak nak bertakwa ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihi salam dalam surah Asy-Syu'ara rujuk ayat 140 hingga ayat 144. Nabi Lut alaihi salam juga subhanallah surah Asy-Syu'ara lihat pada ayat 160 hingga 163, dialog antara nabi-nabi ini dengan kaumnya memperingatkan tentang takwa. Lalu ini menunjukkan bahawa walaupun semua para nabi dan rasul itu maksum, Allah bagi ujian kepada mereka, kesabaran ulul azmi untuk menyampaikan dakwah dan mesej takwa ini, sebab dia bukan senang untuk didapati. Dan bila benda itu benda yang susah kita nak dapat, walaupun dia kecil, kita ingat. Saya masih simpan lagi contohnya, gaji pertama saya kerja, masa saya darjah 5, jaga parking kereta dalam satu perayaan dekat kawasan perumahan saya. RM1. Ayah saya mengajar saya untuk simpan duit tu. Dia simpan dalam album gambar sampai sekarang ada. Duit RM1 itulah, kau tengok, inilah hasil kerja kau. Nilai duit RM1 itu sekarang sudah tidak ada. Sebab note itu pun dah tak diguna pakai sekarang. Tetapi kita dapat menunggu berjam-jam. Satu kereta. Setia kita sebab takut pergi tempat lain, tuan punya kereta tu datang, maka lillahi ta'ala lah jadi kerja kita kan. Dapat RM1 itu dan RM1 itu kita simpan. Maksudnya adalah seperti mana yang Imran Syakir tadi bagi tahu ataupun tanyakan, bersusah ini sebenarnya dia menimbulkan bukan saja kesenangan di akhirnya, tetapi keseronokan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, itu nilainya Ustaz ya. Tidak sangka rupanya Ustaz Arifino ada pengalaman menjaga tempat letak kereta. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak pergi lagi dengan soalan daripada penonton kita, sebenarnya ada satu soalan yang saya rasa ia ada kaitan dengan Imran Syakir, soalan daripada Imran Syakir tadi. Iaitu bila sebut tentang takwa itu ujian, ada tadi kita dengarkan doa di awal tadi, bagaimana ujilah aku di bulan ini. Mungkin kita boleh sentuh juga Ustaz, salah satu syariat yang dikaitkan dengan takwa itu ialah apa yang kita sedang alami sekarang ini, yang kita sedang lalui sekarang ini, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Betul. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183. Apakah untuk mencapai takwa itu ada proses yang perlu dilalui seperti fasa, tempohnya, ujiannya untuk ditempuh dalam bulan Ramadan? Sebab berdasarkan dalil, ya ayyuhallazina amanu dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, di ujungnya mudah-mudahan kamu bertakwa. Silakan Ustaz. Subhanallah, cantik. Walaupun sentiasa diulang-ulang di dalam mana-mana kuliah, secara atas talian, penyampaian, pembacaan kita sebulan Ramadan ini, ayat 183 inilah yang memang menjadi penyejuk hati kita dan penenang dan menjadi keseronokan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ringkas tadabbur ayat 183. Tadabbur artinya baca, tahu, faham, fikir. Dan kemudian insya-Allah ada rezeki kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala, pertama saya gambarkan secara ringkas, dia ada 4 agenda di sini. Yang pertamanya adalah ianya merupakan satu dakwah jemputan istimewa kepada orang-orang yang beriman. Betul. Lalu Allah mulakan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya bermakna wahai, ayyu di dalam bahasa Arab selepasnya itu juga bermakna wahai. Dan di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu serta di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Dr. Prof. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan bahawa ya alif adalah tanda panggilan seruan, greetings, tahiyat yang menunjukkan an-nida lil ba'id, panggilan jemputan dakwah kepada orang-orang yang jauh. Jauh itu pelbagai. Hatinya rasa jauh dengan agama, dirinya itu jauh dengan program agama, dia tak biasa sangat. Dia mungkin 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan, dia orang yang amalannya itu kalau ikut mata kasar manusia tak ada apa-apa. Jadi dirasakan macam aku tak layaklah nak qiyamul lail, tak bolehlah nak khatam Quran, siapalah aku kerja begini saja dan sebagainya. Selepas itu ayyu juga membawa makna yang sama wahai. Sedangkan tidak ada, saya ulang, tidak ada daripada 6236 ayat Al-Quran ini yang mana-mana pengulangan menunjukkan makna pertindanan ataupun makna pengulangan yang sama. Subhanallah, jurus fokus Al-Quran ini setiap satu itu kalau diulang pun dia membawa dimensi yang berbeza. Lalu ayyu di dalam bahasa Arab
Beza sikit dengan ya juga bermakna wahai kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, tetapi lebih halus lagi dalam bahasa Arab, dia ialah an-nida lil qarib, panggilan untuk orang yang dekat. Yang dekat. Kita kalau panggil mesra dengan dekat begini, apa khabar dai, apa khabar ustaz dan sebagainya. Kalau kita berada agak jauh dengan orang yang kita mesra dengannya, cara kita panggil tu mungkin kita angkat sedikit suara kita, kita angkat tangan, keraskan sikit suara, tapi tetap kita kawal tonasinya itu tidak ke laut, pitchingnya itu okey, tanda mesra. Begitulah juga Al-Quran. Satu, Allah ajak orang yang bagaimana sekalipun persembahannya, ibadahnya sebelum Ramadan, semuanya mari masuk. Yang jauh, yang dekat, silakan. Agenda yang kedua ialah bila Allah sebut kutiba alaikumusiyam. Ini proses kedua. Lepas faham bahawa kita ini istimewa diajak oleh Allah, keduanya adalah it is now the time for implementation. Masa untuk pelaksanaan, iaitu berpuasa. Yang ayat selepas itu sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu sahaja, sekejap sahaja. Dan beribadahlah puasa. Ada orang rasa penat, ada orang rasa susahlah puasa. Subhanallah dai, kalau kita banyak berjalan keluar dan sebagainya, sedih kerana kita melihat sendiri terlalu ramai sebenarnya yang masih lagi mencuaikan puasa. Allah. Senang-senang, terang-terang, tidak ada langsung rasa wa'i, kesedaran untuk puasa ini adalah merupakan kefarduan. Sungguh masih ramai. Dakwah kita sebenarnya masih banyak kena kita sampaikan. Ramai yang rasakan susah untuk berpuasa. Saya masa di UK dulu, alhamdulillah, alhamdulillah lah ujiannya, puasa kena musim panas. Bila musim panas, kita semua sedia maklum, siang lebih panjang daripada malam. Lalu berpuasalah kami 17-18 jam. Sehingga 18 jam, Ustaz? Ya. Bukan saja budak kecil, yang tua pun melepek juga sebenarnya. Tetapi Allah pula bagi pada tu kan, inna ma'al usri yusra. Lepas daripada susah, adalah kesenangan. Lepas itu saya diposting ke New Zealand, kena pula 3 tahun di New Zealand, bulan Ramadan jatuh pada musim sejuk. Malam lebih panjang daripada siang. Tak sempat lapar, dah buka puasa. Kerana siangnya itu pendek. Lalu berpuasa ini ada orang rasa susah dan kesusahan itu berbeza antara satu sama lain. Lalu agenda ketiga ayat ini ialah Allah kata, kalau ada yang rasa susah puasa ini, proses yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau kamu rasa susah, kaum yang terdahulu pun dah puasa. Pernah puasa? Pernah. Mereka pun letih, mereka pun rasa susah, tapi mereka dapat mengatasinya. Quran suka mengajak kita untuk bermotivasi dengan melihat kepada kaum yang terdahulu. Samalah juga mengajak kita untuk merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tegas dalam bentuk hukuman-hukumannya dengan melihat jatuhnya, terhumbannya kaum-kaum yang terdahulu ke lembah kebinasaan. Dan barulah sampai pada agenda yang keempat, yang terakhir yang Da'i sebut tadi, subhanallah, la'allakum tattaqun. Kalimah la'alla dalam bahasa Arab, secara halusnya dalam tafsir, adalah dia membawa makna bukan sekadar semoga atau mudah-mudahan. Allah perintahkan, Allah juga memudahkan dan mendoakan. Memberi ruang laluan kepada kita untuk mudah melaksanakan ibadah puasa. Puasa hakikatnya dengan takwa bukan nak melihat siapa paling terror, paling lama boleh bertahan tanpa makan, tanpa minum. Kalaulah paling lama tahan makan minum, orang-orang Eropah lebih tinggi pahalanya. Kalaulah sekiranya begitu, mungkin orang-orang di New Zealand, Australia kurang pahalanya. Tidak. Tidak, sama. Dia nak melihat makan dan minum hanyalah sekadar elemen. Dia satu instrumen. At the end of the day, tujuan dia ialah untuk melihat kamu puasa panjang ke, puasa pendek ke, adakah ini menjadikan kamu takut kepada Allah? Adakah puasa ini menjadikan kamu taat kepada Allah? Kamu ingat Allah? Dan yang ketiga tadi Ibnu Mas'ud kata, kamu mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu Akbar, mensyukuri itu Ustaz ya. Baiklah, banyak lagi kita akan bicarakan. Cuma seronok bila bersama dengan Ustaz ni. Baiklah Ustaz, kita akan rehat seketika dan kepada anda semua selepas ini nantikan kita akan bersama dengan yang berbahagia guru kita semua, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang juga berdepan dengan ujian, insya-Allah mencapai ketakwaan. Dan terus jaga kebersihan, jaga apa yang kita sebut sebagai tata cara kehidupan yang di kehidupan norma yang baru. InsyaAllah nantikan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Titipan Doa. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah para penonton sekalian, Ramadan yang akan berlalu tidak lama lagi. Moga-moga kita dapat jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang begitu bermakna buat kita. Terutamanya kita memanfaatkan masa menonton Tanyalah Ustaz titipan doa hari ini berkaitan dengan topik kita takwa itu ujian. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Arifino Johari. Baiklah Ustaz, kita sangat beruntung bagaimana jika kita dapat lihat apa yang Ustaz kongsikan itu sebenarnya berlandaskan apa yang kita sedang lalui, iaitu Ramadan itu sendiri yang dinyatakan sebagai bulan madrasah ya Ustaz ya. Cumanya Ustaz, ada soalan daripada Abdul Karim Sufian di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz, semoga senantiasa mendapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Katanya dalam detik-detik kehidupan kita selalu diuji dengan pelbagai ujian seperti sakit, kemalangan, kemiskinan, kekayaan, wabak penyakit macam sekarang ya COVID-19 dan sebagainya sehingga kadang-kadang menggugat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Persoalan saya, apakah persiapan-persiapan, ini berkaitan persiapan ya, yang boleh kita lakukan untuk menguatkan iman dan takwa kita agar kita sentiasa redha dengan segala ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah dan tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang fasik. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada soalan yang baik. Saya respon dengan memetik sepotong ayat Al-Quranul Karim bila kita rujuk dalam surah Al-Baqarah. Kita lihat pada ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Saya ambil yang hujung secara ringkas. Iaitu hendaklah kamu mengingati apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, ujian itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ujian itu membawa kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mempunyai dua agenda. Pertamanya ialah keberikatan dan kebergantungan kita ataupun mana-mana insan yang kuat dan utuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya adalah wa'amalun bihi, beramal dengan apa yang dilakukan. Susah ke, senang ke, beramallah. Kadang-kadang ada rumah yang subhanallah mempunyai alat pendingin hawa banyak tapi itu tidak mampu untuk menjadikan dia melaksanakan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya. Ada rumah, kadang-kadang rumah biasa sahaja, kipas satu sahaja pusing ataupun letak di bawah tetapi tidak menghalang ahli-ahlinya berpeluh badan tu panas tapi mereka itu tekal melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian akan sentiasa ada. Tapi sebenarnya ujian inilah yang akan menguji dan menduga kita dan membawa kita ke arah takwa. Pernah ditanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takwa ini, dia kata antaranya adalah jalan yang kita lalu itu penuh duri. Dan kita tidak boleh berhenti walaupun duri itu banyak, daun semalu kena pada kita punya kaki, tapak kaki, seluar dan sebagainya, sebab itu bukan destinasi kita. Dalam surah Al-Hijr, kalau kita rujuk pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sembah, taati Tuhan kamu sehingga datangnya keyakinan. Maksud keyakinan di sini, para ulama mufassirin kata ialah al-maut, iaitu kematian. Selagi mana hidup, beriman pada Allah, waras akal fikiran, maka selagi itu ibadah perlu dilaksanakan sebaiknya, semampunya berdasarkan kepada kesesuaiannya. Kita bila pergi ke hospital, kita ziarah orang sakit, kita rasa subhanallah sangat-sangat terharu dan tersentuh. Mereka yang terpaksa solat dalam keadaan duduk ataupun baring tapi masih nak solat. Mereka yang tak mampu nak pegang air untuk berwuduk minta orang lain untuk diwudukkan. Bagaimana pula kita kalau sekiranya tidak diuji dengan kesakitan dan ujian? Bukankah ini sepatutnya menjadikan kita semakin bersemarak semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya berguru dalam keadaan kita mengambil kira dengan apa yang ada di sekeliling pun menjadi guru kita Ustaz ya. Dia menjadi guru, yang manis pun jadi guru, yang pahit seperti sakit, ujian dan sebagainya itu juga sebenarnya, dan kadang-kadang dia menjadi guru yang paling berbekas seusia hidup kita. Betul, Ustaz. Masa kecil, Da'i Hadari tak nakal kot. Tapi saya dengan yang lain-lain mungkin nakal. Parutnya, tempat bekas jahitannya sampai ke umur sekarang dan seusia hidup akan sentiasa direnung dan dikenang. Mungkin masa itu anak itu akan hadam arahan, perintah, taujihat,
pesanan, nasihat mak dan ayahnya yang mungkin telah pun meninggal dunia. Ada orang kadang-kadang dai, mereka ini semua orang berpotensi untuk terima nasihat, untuk terima benda baik. Tapi proses penghadaman kebaikan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ia berbeza. Namun sebenarnya dari pengalaman itu sebenarnya akan menimbulkan kesan positif, Ustaz. Allahu Akbar. Baik Ustaz dan juga para penonton, kita sangat beruntung kerana bila sebut tentang takwa itu ujian, kita bersama juga dengan guru kita yang kita baru-baru ini terkejut ataupun kita di sini juga Ustaz ya. Saya. Ialah dikejutkan dengan kabar berita bagaimana Al-Fadhil ustaz kita sakit ataupun tidak sihat. Jadi kita nak terus bersama dengan guru kita semua. Yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Datuk? Alhamdulillah kurang sihat, syukur pada Allah. Alhamdulillah, itulah bila nengok teman nengok nyerongin aja lega lah tu. Senyum aja ya. Baik Datuk, bila kita sembang hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Arifino Datuk ya. Khabar Datuk? Okey, baik. Alhamdulillah Datuk. Saya ingatkan Ustaz Arifino ni Ahmad Fitri ya. Itulah Datuk, saya pun saya kata bila pula Ahmad Fitri jadi penceramah ni. Alhamdulillah lah. Orang tengok betul orang lain pula. Ya Datuk, saya pun ingat gitu juga. Allahu Akbar. Ramai orang kata kembar Datuk ya. Okey. Baik Datuk, kita nak tanya jugalah bagaimana perkembangan Datuk setakat inilah dengan jadualnya, dengan baru-baru ini kita semua terkejut dengan dinyatakan Datuk tidak sihat. Bagaimana Datuk boleh kabarkan kepada kami semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dai tadi. Terima kasih Ustaz Arifino. Terima kasih kepada TV3 dan seluruh penonton-penonton Tanyalah Ustaz. Saya sebenarnya hadari dah lebih daripada 2 bulan, hampir 3 bulan. Saya tidak boleh tidur. Dan saya tidak boleh tidur selama 24 jam, tak boleh tidur. Ini adalah pengalaman tak boleh tidur saya yang taklah teruk sangat sebab saya pernah tak tidur selama 1 tahun 6 bulan beberapa tahun yang lepas, dan kali ini dia datang balik dalam 3 bulan hampir saya tidak boleh tidur selama 3 bulan, dan selepas 3 bulan, hampir 3 bulan saya tak tidur itu, saya kesihatan saya makin teruk dan saya dikejarkan ke hospital pada minggu lepas. Dan saya dirawat di hospital di Ipoh selama 2 malam, 2 hari, dan telah pun dibenarkan keluar. Dan yang paling ialah benda tu dah biasa bagi saya. Saya buat imbasan MRI, saya melakukan CT scan, ultrasound, skop dan pelbagai prosedur telah pun saya buat. Tetapi doktor mengesahkan bahawa saya tidak mengalami sebarang jenis penyakit. Saya tidak ada apa sebarang. MRI pun tak ada apa-apa kan. Cuma menong dalam 30 minit dalam MRI tu. Jadi tidak ada apa-apa yang perlu. Tetapi sakit saya perut menjadi besar, macam orang yang sedang mengandung. Dan saya menghadapi masalah sakit pinggang sampai ke belakang. Sampai saya tak boleh bangun, saya tak boleh cakap dengan baik. Saya hanya berbaring saja, dan itulah yang menimpa saya pada beberapa minggu yang lepas. Dan sekarang saya bergantung dengan ubat-ubatan, termasuklah ubat penahan sakit. Jadi sekarang ni pun saya nak cakap dengan Dai Hadari dan Ustaz Arifino pun saya gunakan painkiller untuk tahan saya duduk. Tapi bagi saya, tak apalah, itu ujian daripada Allah, satu nasihat daripada Allah kepada saya. Jadi saya tetap bangun untuk berdakwah walaupun tak boleh berdakwah sekarang di tenaga kita ada PKP dan sebagainya. Saya menggunakan platform FB Live sekarang ni. Dan baru semalam saya mulakan balik FB Live saya walaupun agak masa yang terhad ataupun keadaan yang agak tak apa lancar macam dulu, tapi tetap saya nak berdakwah sebab itu adalah platform dakwah sekarang, iaitu menggunakan FB Live. Jadi apapun saya bersyukur Allah Ta'ala berikan ujian ni kepada saya. Mudah-mudahan mendatangkan keinsafan kepada saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa saya. Itulah kadang-kadang di sebalik ujian itu
Allah nak berikan benda lain yang kita tak nampak dari. Allahu Akbar. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, Datuk ya. Ya. Baik, cumanya Datuk, kita semua nak tahu jugalah, mungkin boleh berguru dengan Datuk juga. Macam mana Datuk dalam keadaan Datuk, tadi Datuk ada sebut bagaimana dalam keadaan tidak sihat pun teringin untuk meneruskan dakwah itu. Bagaimana Datuk terus kuat? Apakah petua Datuk terus kuat untuk berjuang walaupun dalam keadaan diuji dengan kesakitan? Ya. Sebab saya anggap apa yang saya suka itu ialah ubat saya. Saya menjalani rawatan jantung pada tahun 2016 dahulu. 2016 saya dimasukkan ke hospital, masuk ICU, buat jantung dan sebagainya. Dan doktor memberikan saya rehat sampai 8 bulan untuk saya berehat dan pulihkan balik jantung saya yang luka pada masa itu, dan dimasukkan stent sebanyak 3. Kemudian 3 bulan selepas saya berehat, saya dah mula berceramah. Dan tak silap saya, tempat yang pertama saya ceramah ialah di Terengganu pada masa itu. Jadi doktor telefon saya sebab dia tengok dalam surat khabar Ustaz Kazim dah mula berceramah, sedangkan ada cuti lagi 5 bulan dia bagi pada saya. Jadi dia tanya pada saya, kenapa Datuk pergi berceramah sedangkan masih dalam rawatan? Saya cakap, ubat bagi saya ialah berceramah. Ubat bagi saya ialah dapat mikrofon. Bila saya dapat mikrofon, saya jadi sihat. Bila saya dapat bersama dengan orang ramai, saya jadi sihat, dan itu adalah terapi bagi saya. Jadi saya beranggapan dan saya yakin bahawa apa yang menyukakan kita dengan sesuatu, maka itulah yang di antara salah satu yang memberikan kesembuhan kepada kita. Sebab itu saya cakap pada kawan-kawan, cakap pada pembantu-pembantu saya, nak bagi saya sihat senang je, korang letak je mikrofon. Ubat saya ialah mikrofon saya. InsyaAllah saya akan jadi sihat. Tapi setengah awam dia tak faham pula. Dia tanya saya balik. Dia kata, Ustaz, mikrofon yang Ustaz pakai tu nak kena rebus dulu ke apa? Minum air ke apa? Saya kata sebelah macam kau lah, nak rebus ke, nak tumbuk ke. Jadi bagi saya, apa yang kita menyukakan kita, tabiat kita, maka itulah kadang-kadang salah satu unsur yang memberikan kesembuhan, menjadikan kita kuat untuk melakukan sesuatu. Termasuklah dalam ujian kita ni. Jadi buatlah sesuatu selagi mana perbuatan itu diredai oleh Allah, perbuatan itu disuruh oleh Allah Ta'ala, halal dalam agama kita buat, mudah-mudahan itu menjadi terapi di dalam pengubatan sakit kita, insya-Allah. Akbar. Itu dia mungkin apa yang Datuk kongsikan ini menjadi inspirasi buat kami semualah, terutamanya di studio dan juga para pendakwah di luar sana. Insya-Allah Datuk, apa-apa pun kami di sini terus mendoakan Datuk terus sihat, dan insya-Allah Datuk akan kembali ke studio ini untuk berdakwah di sini juga. Saya pun dah rindu dengan kru Tanyalah Ustaz, dengan penonton-penonton Tanyalah Ustaz TV3. Terima kasih Da'i Hadari, terima kasih pada kru semua. Terima kasih Ustaz Erfino. Saya suka dengar dia, lembut je dia cakap. Ustaz, Datuk doakan saya juga Datuk ya. InsyaAllah, jaga diri baik-baik Ustaz. Allahuakbar, insyaAllah. Merahmati. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itu dia Ustaz Arifino ya. Resam orang berjuang. Perjuangannya itu menjadi hiburan, perjuangannya itu menjadi ubat kepada walaupun disebut sebagai kesakitan ataupun ujian. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz melihat sebenarnya takwa itu nilainya sangat mahal sehingga kan orang yang berdepan ujian seperti mana yang berbahagia Datuk tadi pun tetap merasai manis ujian itu untuk mencapai takwa. Benar. Di dalam Al-Quranul Karim kalau kita lihat pada surah Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Adakah kamu merasakan bahawa bila kamu kata aku dah beriman, kamu akan dilepaskan begitu saja ataupun kamu akan diberikan segala kesenangan yang ada di dunia? Jawapan dalam ayat ini tidak. Kamu akan diberikan ikhtibar, kamu akan diberikan imtihan, kamu akan diberikan ujian. Sebab ujian ini dia package datang dengan orang yang beriman dan di hujung destinasi itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan tuan guru kita Datuk Ustaz Kazim, mudah-mudahan diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shfihi shifaan ajilan, diberikan kepadanya kesembuhan yang segera, shifaun la yughadiru saqaman, yang penyembuhan yang selepas daripada itu tidak ada pengulangan sakit. Dan
indahnya apa yang dinyatakan tadi, kalau boleh saya relate dengan sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih ini riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga yang keduanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis yang sama, hadis sahih riwayat Bukhari, iaitu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, mana-mana orang Islam, tak ada seorang pun, artinya tak ada keciciran walau seorang pun di kalangan orang Islam, min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Yang bermaksud, tiada ada walaupun seorang Muslim, subhanallah, yang bila diujikan kepadanya dengan 6 perkara, iaitu penyakit, macam-macam penyakit. Betul. Yang boleh kita sebut nama yang kita tak tahu apa dia nama penyakit ini, subhanallah. Yang nampak dan juga yang tidak dilihat. Keletihan, subhanallah. Kegusaran, kesedihan, gangguan yang sama ada yang dilihat ataupun tidak, dan juga kesusahan. Mana-mana satu daripada ini, subhanallah, ada yang diuji dengan 6 sekaligus dalam masa yang sama, melainkan kata Allah, terimalah, berusahalah untuk sembuh, tetapi sepanjang masa diuji dengan kesakitan ini, diampunkan segala kesalahan-kesalahan dan dosanya yang terdahulu. Bila tanya begitu, ada orang macam mengatakan bahawa kalau macam tu tak adalah nabi-nabi dan rasul-rasul diuji. Nabi Ayub alaihi salam contohnya sampai sakit begitu lama barulah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk jumpa Nabi. Nabi ketika itu tengah demam panas. Sahabat bertanya, "Kamu rasul, kamu demam juga ke wahai Nabi?" Nabi kata, ya, kerana ini adalah merupakan antara ujian kepada orang Islam. Allahu Akbar. Anda yang diuji oleh Allah, kita kena yakin ini, wahai saudara-saudara muslimin muslimat sekalian, nasihat saya juga kepada diri saya sendiri, kita kena yakin bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kemurungan, kesedihan, kegusaran, tak tenang hati dan sebagainya, pelbagai simptom, pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Kita tak dapat back to the future ataupun back to the past, tetapi dosa itu akan diampunkan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala, ini kita doa ni, minta pada Allah agar ini adalah sebab untuk diangkat darjat kita, bukan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, susah dahulu, senang kemudian. Di hari akhirat nanti insya-Allah kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Itu dia halawatul iman, iaitu kemanisan iman itu sendiri, ya Ustaz ya. Okey, baiklah, insya-Allah Ustaz, banyak lagi kita akan sambung selepas ini. Kepada anda semua para penonton, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Nantikan selepas ini, terus setia dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa. Nantikan selepas ini. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Kita bawakan juga panelis yang berbeza. Namun, tujuan dan objektifnya satu, untuk memberi kefahaman dan juga kesedaran kepada semua orang. Insya-Allah, moga-moga segala ilmu ini akan menjadi manfaat bagi kita bersama, insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz titipan doa hari ini, kita membicarakan tentang takwa itu ujian bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ervino Johari. Cumanya bila sebut tentang ujian ni, ada satu bingkisan yang ada kaitan dengan ujian juga, lain daripada yang lain. Bila sebut tentang tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri, di mana mungkin kita boleh lihat bingkisan ini, Selangor larang ziarah kubur. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, tidak membenarkan sebarang aktiviti menziarahi makam diraja atau tanah perkuburan Islam pada perayaan Aidilfitri ini.
Mereka yang berhasrat untuk menziarahi kubur arwah, yakni ahli keluarga, dalam tempoh ini boleh digantikan dengan amalan bacaan tahlil, zikir dan doa di kediaman masing-masing. Itulah yang dinyatakan oleh Pengarah JAIS Muhammad Syahzihan Ahmad berkaitan dengan Selangor larang ziarah kubur. Itu dia. Kehidupan norma baharu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini sememangnya agak lain daripada yang lain, daripada kebiasaan kita sebelum ini. Namun insya-Allah moga-moga kita patuh, kerana pesan daripada Al-Fadhil Ustaz tadi, patuh itu juga salah satu elemen penting untuk mencapai ketakwaan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita bincangkan tentang satu perkara yang sangat hebat, iaitu takwa ini. Ada satu klip video yang disediakan oleh pihak penerbitan berkaitan dengan pengajaran kita untuk mencapai takwa, iaitu berkaitan dengan ibu bapa. Ya. Mungkin sama-sama kita boleh tonton bingkisan ini. Assalamualaikum, saya Roslyn. Currently saya masih lagi tinggal dengan ibu dan bapa saya. Mak saya berusia 73 tahun dan ada penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bapa saya berusia 83 tahun dan menghidap penyakit demensia. Maksudnya dia tak berapa ingat dengan perkara-perkara yang currently lah, dia ingat perkara-perkara yang lama saja. Dah bagi tahu dah semalam, surat semua dah bagi. Ya, ada surat. Dah, Olin simpan kat office Olin. Bila mengenangkan sekarang, di umur sekarang yang saya diuji untuk menjaga kedua ibu bapa saya tu, saya rasa itu merupakan satu pengalaman yang momen yang sangat bermakna dalam hidup saya, sebab saya diberi peluang untuk jaga mereka. Saya masih lagi berpeluang untuk dapat doa-doa dari mereka since kedua-duanya masih hidup. Nama siapa? Nama saya Amran. Umur berapa tahun? Umur 82 tahun. 82. Sekarang tengah buat apa? Sekarang ada kerja tak? Tengah baru lepas sembahyang. Tak, sekarang buat apa? Hari ini puasa? Puasa hari-hari puasa. Puasa dia tinggal? InsyaAllah tak ada, belum tinggal lagi. Saya percaya Allah tu takkan duga seseorang di luar kemampuan seseorang. So kami satu keluarga ni diberi peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kami yang masih hidup dalam keadaan yang tidak berapa sihat. Saya kira ujian tu yang agak mencabar tapi manis untuk kami lalui, sebab benda ni akan jadi momen terindah, momen yang akan kami simpan sampai bila-bila. Para penonton sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, maka lakukanlah kepada kedua orang tua itu dengan kebaikan ataupun layanan yang baik. Baiklah, itu dia satu tatapan ataupun tontonan yang sangat memotivasikan diri kita. Sepatutnya bagaimana ibu bapa itu kunci kebahagiaan seorang anak. Bagaimana Ustaz melihat dalam bingkisan tadi, klip video tadi, sebenarnya salah satu tingkatan takwa itu juga akan meningkat, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Setuju, dan secara peribadi saya sangat-sangat rasa ghibtah. Artinya merasakan bahawa hebatnya cemburu dalam nada yang positif kepada adik kita tadi kerana diberikan peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Subhanallah. Memetik apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya dalam kumpulan nasyid nausihat. Bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga. Keluarga, permulaan segala-gala kebahagiaan. Dilihat susah. Nampak seakan tidak dapat bersosial, tak dapat buat aktiviti seperti mana orang lain. Tidak seperti rakan-rakan. Tidak seperti rakan yang lain. Masanya banyak dihabiskan dengan ibu dan ayah. Dan kemudian tidak memerlukan persiapan, kekemasan, keterampilan seperti mana kita nak pergi ke majlis, jumpa rakan-rakan, bersosial dan sebagainya. Namun semua itu bukan ukuran kerana pahalanya terlalu besar. Siapa yang menyatakan pahalanya besar? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memetik apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sila rujuk, dan ini kita hadiahkan terjemahannya, pengisian dapatan tafsirannya,
buat adik kita tadi yang menjaga kedua ibu bapanya, dan semua di kalangan muslimin muslimat peminat setia Tanya Ustaz TV3 dan TV9 yang memuliakan dan membesarkan kedua ibu bapanya. Rujuk pada ayat yang ke-8 dalam surah Al-Ankabut. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan, memerintahkan, mengarahkan, memberikan pesanan yang berterusan. Wasiat ini adalah pesanan yang hidup dan dia malar segar kepada anak-anak, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan di antara ayat-ayat patah-patah perintah Allah yang Allah sentiasa gabung jalinkan di dalam Al-Quran adalah dirinya, iaitu Tuhan yang dilarang untuk mensyirikkan, menyungutukannya. Kalaupun Allah kaitkan dirinya diletakkan dalam satu ayat yang sama, bukan dari sudut martabat, tetapi daripada sudut tanggungjawabnya itu besar, Allah kaitkan dirinya dengan ibu bapa. Contoh, kita rujuk dalam surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah ditetapkan bahawa jangan sesekali syirik pada Allah. Itu hak Allah. Tunaikan, jangan sekutukan Allah. Dan waw di situ, dan ma'iyah, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Diulang lagi dalam ayat 14 surah Luqman, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Hendaklah kamu wahai hamba-hambaku, kata Allah, bersyukur kepadaku dan dalam masa yang sama berterima kasih kepada kedua ibu bapa, kepadaku tempat kembali. Selalu Allah gandingkan antara ibu bapa dan juga dengan dirinya daripada sudut ketaatan. Taat pada Allah dan taat dengan manusia, atas semua manusia, ibu dan ayah. Orang yang selesai urusan dengan mak dan ayah, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dia selesai dengan orang lain. Dia selesai dengan Allah. Tetapi kalau dia tak selesai dengan ibu dan ayahnya, ridallahu fi ridal walidain. Allah redha, syarat mak dan ayah dulu kena redha. Kerana itu mencari keredaan Allah walaupun menghabiskan masa 4, 5, 6 sepanjang hari bersama dengan ibu bapa. Duduk, kalaupun tak mampu untuk bantu, tak dapat nak suap, sekurang-kurangnya memberikan telinga kita untuk mendengar. Ya. Ia adalah merupakan pahala yang ramai orang tak perasan sebenarnya. Kita mungkin tak dapat jumpa ibu dan ayah. Da'i Hadari pun tadi bagi tahu awal tak dapat jumpa, sedih. Itulah tak dapat balik kampung. Dan kita gunakan apa yang ada menerusi sokmed kita, social media kita, dan kita berinteraksi. Tanya khabar dan sebagainya. Pastikan keperluannya cukup walaupun dalam keadaan distance ataupun jarak yang jauh ini. Ini subhanallah, tahniah kepada adik tadi dan tahniah kepada semua yang juga merasai yang serupa. Yang ini kadang-kadang kita cemburu kerana dia sebenarnya peluang. Peluang untuk dapat pahala bukan sikit, berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Subhanallah Ustaz ya. Mungkin ramai yang tersentuh. Kita jentik hati para penonton ketika ini yang mungkin tak lama lagi kita akan sambut Aidilfitri, teringat ibu dan ayah di kampung. Dan jangan risau, masih ada banyak lagi peluang untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah, insya-Allah. Baiklah, bila sebut tentang keluarga ni Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita juga, daripada Muhammad Rais Abdul Halim. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana memupuk dan mengingatkan diri supaya sentiasa bertakwa dalam bentuk ujian, sama ada ujian kesusahan ataupun ujian kesenangan. Selain itu, apakah cara terbaik untuk anak-anak serta keluarga generasi moden ditanamkan sifat takwa? Diri sendiri, keluarga dan anak-anak. Silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada yang bertanya. Menjadikan keluarga semuanya berada di dalam rahmat dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kewajipan setiap ketua keluarga. Ketua keluarga jangan hanya digembar-gemburkan dengan jihad mereka membeli barang keperluan dan tidak tersalah untuk memilih sayur-sayuran ataupun jenis ikan. Saya pun dibawa senarai ke bawa senarai. Saya pun tak lepas sebenarnya. Tetapi perlu dilihat daripada sudut kebersamaan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang cantik saya jawab dengan satu potong hadis sahih yang juga cukup cantik mengungkapkan di antara hubung kait ibu dan ayah dengan anak-anak. Tak kira umur anak itu berapa. Artinya daripada kecil sampailah dewasa. Hadis sahih ini riwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
dan ia ada di dalam kitab Riyadhus Salihin, bahasa Arab, terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga ada. Iaitu kata Ali bin Abi Talib, "Taraqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Pada suatu malam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Ali dan isterinya Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah? Putri. Betul. Anak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka dah berkahwin, duduk di rumah. Nabi selaku ayah dan selaku bapa mertuaku datang untuk ke rumah Sayyidina Ali. Ketuk pintu, bagi salam. Apa pertanyaan pertama ayah mertua ni? Setakat mana walaupun dia bukan lagi ayah direct dengan anaknya, artinya anaknya itu dah dijaga oleh suaminya, menantunya, tapi Nabi kata dalam hadis ini, "Ala tusalliyani?" Kamu berdua dah solat malam ke belum? Allah. Kamu berdua dah qiyamul lail ataupun belum? Subhanallah, ini ditanya kepada menantunya dan juga kepada anak perempuannya. Ada ke bapa mertua dan mak mertua sekarang buat begitu? Kalau begitu, jawapan daripada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Dia menyatakan bahawa kulluna biyadillah. Kita semua ini berada di tangan Allah. Ataupun dalam riwayat lain, anfusuna biyadillah. Jiwa kami, diri kita ni, nyawa kita ni di tangan Allah. Jika sekiranya Allah nak, ya ba'athuna. Kalau Allah nak, Allah boleh kejutkan kami, Allah boleh bangkitkan kami. Maksudnya tak payahlah sampai susah-susah nak datang bagi tahu dekat menantu dengan anak untuk bagi tahu buat qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail? Qiyamul lail dalam Ramadan, luar Ramadan, dia adalah tiket untuk mendapat takwa Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia jauh daripada sebarang bentuk penilaian mata kasar manusia. Bila berkata begitu, Nabi dah tak cakap apa. Nabi patah balik. Dalam keadaan Nabi patah balik itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib lihat para sahabat Nabi. Mereka ini sangat thabit dan sangat thiqah. Segala yang berlaku dalam hadis mereka catat dan mereka rekodkan. Dia kata Nabi berlalu pergi, tapi Ali masih mendengar apa yang Nabi sebut, sambil Nabi mengangkat tangannya itu dan menepuk ke arah pehanya. Nabi jalan, Nabi tepuk peha sendiri, dan Nabi SAW membacakan sepotong ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, sesungguhnya manusia, walaqad sarrafna fil Qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu akthara syai'in jadala. Kata Nabi, wa kana al-insan akthara syai'in jadala. Potongan daripada surah Al-Kahfi yang bermaksud sesungguhnya manusia ini memang banyak nak bertaki. Memang banyak nak mengulas. Memang banyak alasan-alasannya. Kan? Cakap satu, tak nak buat langsung. Kita dengan anak-anak kan begitu. Kita kena sabar. Bangunlah solat. Ya tu 5-6 kali ya tu baru bangkit daripada katil. Dan sebagainya. Pertama, caranya adalah ibu dan ayah, sabarlah. Terus menerus untuk menganjurkan kebaikan. Lihat Nabi pergi ke rumah anak susah-susah malam tu. Sampai ke rumah. Anak pun kata, kalau Allah nak kejut kami, Allah kejut kami. Tak perlulah bapa mertua datang kejut. Nabi sabar. Tidak ada sebarang emosi, nak marah dan sebagainya. Tidak, tenang. Suruh anak dan kemudian sabar. Sabar ini sebenarnya jihad bukan pada anak-anak. Jihad pada ibu dan ayah. Maksud saya adalah secara ringkas, apa sahaja, ini satu contoh dalam hadis, apa sahaja perbuatan dan amalan baik, cubalah untuk dimesrakan dan ditunjuk di dalam rumah. Solat kalau boleh mak dan ayah, saya cadangkan, ini berdasarkan pengalaman apa yang saya sendiri buat. Anak-anak juga saya minta, jangan solat dalam bilik. Kalau tak dapat ke masjid surau, solat di ruang tamu. Ruang tamu bukan hanya untuk tetamu, dia untuk kita juga. Bila solat di luar, maka mak dan ayah dapat tengok laju sangat ke Fatihahnya, baca ke tidak kunutnya, betul dan salah rukuk sujud dan sebagainya. Dia pun dapat belajar daripada apa yang kita buat. Kita pun saling membetulkan antara satu sama lain. Nabi pun sebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Maksudnya, solat ini mesti ditunjuk. Untuk tujuan ibadah,
pengetahuan, pemahaman, praktikaliti, dia mesti ditunjuk. Kalau solat itu disorok, maka takkan sampai kepada kita kaifiat cara pelaksanaan solat dan penerusan semua 13 rukun-rukun solat itu. Itu dia Ustaz ya, bagaimana ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya bukan sekadar menyuruh tetapi menjaga emosi juga dalam membimbing itu. Setuju. Ya Ustaz ya. Benar. Allahu Akbar, dan bijak dalam memotivasikan anak-anak, insya-Allah. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bicarakan, terutamanya kejap lagi saya teringin nak tanya berkaitan dengan takwa dan hati ini. Apa hubung kaitnya? InsyaAllah nantikan selepas ini. Dan kepada anda semua, kita tutup dahulu di TV3 dan insyaAllah akan ada sambungan di TV9 selepas ini. Dan insyaAllah kepada anda semua terus setia bersama dengan kami dan terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz titipan doa. Terima kasih diucapkan kepada anda semua para penonton. Tak kira di mana sahaja anda berada, kerana terus menonton dan menyokong kami. Kerana kami teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua, insya-Allah. Paling penting terus sampaikan apa yang kami sampaikan pada hari ini kepada orang lain. Kalau tonton secara langsung di Facebook itu, boleh share atau boleh kongsikan video itu kepada orang lain untuk manfaat bersama, insya-Allah. Dan hari ini tanyalah Ustaz titipan doa, kita sama-sama bincangkan, kita sama-sama diskusikan topik kita, takwa itu ujian, bersama yang berbahagia Ustaz Arifino Johari. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang ujian, takwa itu ujian Ustaz ya, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan hati. Kerana sudah pasti bila sebut tentang takwa, ia berkaitan dengan hati. Bahkan takwa itu bekasnya, diumpamakan bekasnya itu adalah hati. Setuju. Cuma ya Ustaz, bagaimana, ni persoalan daripada saya mungkin mewakili penonton juga, bagaimana jika hati yang kotor ataupun hati yang tidak dekat, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ia boleh mencapai takwa juga? Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih pada Da'i Hadari dan semua muslimin muslimat, penonton setia Tanyalah Ustaz. Pertamanya, hati adalah kerajaan bagi diri. Betul. Itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan juga hati ini menjadi filter. Dia jadi penapis kepada apa yang didengar oleh telinga dan juga yang dilihat oleh mata. Dan juga apa yang difikirkan terlintas, yatabadar fi dhihni, yang terlintas dalam fikiran kita, hatilah yang akan menentukan. Lantas atas dasar itu, hati mesti sentiasa dipelihara dan dijaga agar ianya masih boleh menerima benih-benih keimanan dan ketakwaan. Dan benih ini diharapkan boleh subur dan dijirus dengan air, iaitu amalan-amalan yang secara berterusan, dan pokok itu boleh hidup. Namun, bagi hati yang kotor, subhanallah, ianya perlu dibersihkan. Saya diajar oleh guru-guru saya dahulu semasa saya bersekolah di Kolej Islam Kelang, sekarang Kolej Islam Sultan Alam Shah. Nyatakan bahawa hati ini umpama cermin yang bersih tetapi diletakkan di tepi jalan raya. Dan dibiarkan selama sehari, 2 hari, awal-awal ianya begitu jernih. Betul. Dan juga bersih, boleh lihat image dan objek di hadapannya itu dengan jelas, tetapi kerana kereta yang lalu lintas, hujan panas, maka ia akan lekat dengan debu. Kita tidak boleh elak itu. Hati kita memang begitu. Dan tadi pun di awal siri, Da'i ada sebutkan tentang hati ini sifatnya mutaqallibun. Dia berubah-ubah. Betul. Dia berolah-alik. Dia kadang-kadang jadi suka, kadang jadi tidak. Kerana itulah dalam pandangan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dia menaik, tinggi, dan juga dalam masa yang sama ada masa-masanya kita ni nak buka Quran pun kita rasa sangat-sangat malas. Nak buka layan Quran tu lagilah dan sebagainya. Tapi ada hari-hari jangan disuruh. Tak perlu dipaksa pun. 10 ayat 1 juz laju sahaja. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Adakah menunjukkan hati kita kotor?
Jawapannya tidak. Tetapi hati kita ini berubah-ubah dan berolah-alik. Hati yang kotor, subhanallah, tetap dan masih boleh untuk dibersihkan. Masya Allah. Kita tak dapat bersihkan hati kita seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat khusus untuk Nabi. Tapi cara kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara cara untuk membersihkan hati kerana proses takwa ini berjalan. Orang itu merupakan seorang abid, sangat-sangat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini merupakan yang sangat-sangat bergelumang dengan pelbagai bentuk kemaksiatan. Dia perlu diberikan ruang untuk mencari takwa. Antaranya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus, kita lihat pada ayat yang ke-6, antara caranya untuk membaiki hati ialah dengan kita secara continuously berterusan memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Tanda bila melihat kepada ciptaan Allah ni subhanallah ayat-ayatnya ada yang bersifat kauniyah, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bersifat fi'liyah, apa yang Allah buat kepada hamba-hambanya. Itu kita kena ambil. Ada yang bersifat nazari ataupun teori yang juga mencambahkan takwa. Segala benda yang kita lihat di sekeliling kita, pertama sekali ialah kita kena ambil pengajaran. Kita kena cuba jadikan ini sebagai satu keseronokan dalam memperbaiki diri. Semasa sekolah rendah, kita diajar silap buat correction, buat pembetulan. Bukanlah sekolah menengah tak diajar, tapi kita mula-mula ingat perkara itu pada sekolah rendah. Saya juga 3 tahun pertama perkhidmatan saya di dalam pekerjaan menjadi guru. Lalu, itulah yang kita akan sentiasa ingat. Tidak salah untuk melakukan kesalahan, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat dengan kesalahan-kesalahannya. Cermin yang di jalan raya tadi itu perlu sentiasa dibersihkan. Esok jangan jemu, bersihkan lagi. Lusa, tulat dan sebagainya perlu datang dan perlu dibersihkan. Tapi nak bawa cermin tu simpan dalam stor tak boleh. Kerana itulah fungsinya. Hati kita ni nampak di dalam, tetapi sebenarnya cabarannya itu di luar. Di medan. Itu dia. Saya suka ibarat yang Ustaz sampaikan itu. Ia bagaikan cermin itu, ya. Bagaimana perlu setiap hari. Kalau cermin di kedai pun setiap hari kita akan lap, Ustaz, ya, untuk nampakkan ia cantik. Ini kan pula hati kita. Setiap hari perlu lazimkan diri kita dengan istighfar, insya-Allah. Satu soalan yang cantik juga di WhatsApp, Ustaz, daripada Aini, penonton setia kita. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah diuji. Allah pilih saya untuk jaga ibu yang telah uzur, kakak orang kelana upaya. Kemudian Allah uji dengan keruntuhan rumah tangga. Seterusnya Allah uji lagi dengan kematian anak. Alhamdulillah Allah bagi kekuatan dan ujian itu, dan saya dapat rasakan saya dekat dengan Allah. Sekarang setelah hampir 2 tahun berlalu, ujian itu berlalu, kadang-kadang saya rasakan istiqamah saya semakin kurang untuk solat malam seperti sebelum ini. Kadang-kadang saya tertinggal tahajud dan duha. Bagaimana cara terbaik untuk saya tingkatkan lagi rasa ketakwaan dan rasa lazatnya ibadah sebagaimana yang saya rasakan sewaktu saya benar-benar tertekan dengan ujian sebelum ini? Ini mungkin lebih kepada cara untuk istiqamah, Ustaz. Silakan. Baik. Subhanallah. Ujian yang dihadapi itu, pertama kena yakin setiap benda yang puan hadapi sebelum ini, ianya adalah merupakan akaun pahala. Dan selagi mana puan redha, akaun pahala ini akan terus diisi dan diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah sangat-sangat kepada puan kerana tidak ramai yang diberikan pengalaman dan peluang untuk mendapat pahala tanpa perlu untuk mengembara, tanpa perlu untuk pergi jauh, tanpa perlu untuk berada di masjid surau dan sebagainya. Di situlah syurga puan. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Tetapi normal bagi kita sebagai manusia, apabila kita diuji dengan kesulitan, kita akan rasa resah. Itu manusia, bukan robot. Cuma keresahan ini bagaimana caranya untuk yang Da'i sebut tadi itu ditukarkan dalam bentuk yang positif, iaitu menjadikan kita istiqamah. Lazat rasa dalam ibadah, itu maknanya istiqamah. Sekali lagi saya diajar dan kredit subhanallah kepada Kolej Islam Kelang, sekolah saya, alma mater saya kan, yang mula-mula mengajar saya sehingga sekarang slogannya, motonya, syiar sekolahnya adalah fastaqim kama umirta.
2 kali diulang dalam Al-Quranul Karim. Wa man taba ma'aka. Hendaklah kamu istiqamah, konsisten, committed, berterusan dengan apa yang telah pun diperintahkan kepada kamu. Menunjukkan bahawa pertamanya, tidak ada sebarang jalan pintas ataupun shortcut bahawa bila berlaku suatu perkara, berhentilah, tak perlu buat ibadah. Contoh dalam solat, kalau selagi mana masih waras akal fikiran dan hati ini masih boleh berfungsi, solat itu wajib. Solat itu tetap fardu. Cuma dimudahkan, diringankan, dijadikan jalan pelepasan dengan pelbagai cara. Zuhur dan asar bagi orang yang sakit teruk boleh jamak. Maghrib dan isyak juga boleh dijamakkan. Orang lain boleh tolong waris ambilkan wuduk dan sebagainya. Maksudnya di sini puan dan semua peminat setia Tanyalah Ustaz, ialah apabila kita diuji seberat mana sekalipun, maka laksanakanlah ibadah solat. Nabi Yaqub alaihi salam diuji dan diuji dengan kisah anak-anaknya 12 orang. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini nabi, rasul dan membina kapal, dan kemudian bila diajak semua orang yang beriman naik ke atas kapalnya, bagaimana rasa hatinya bila melihat anak lelakinya itu tak nak turut serta bersamanya. Orang melihat kamu ini nabi, kamu rasul, orang hebat, tetapi anak kamu sendiri tak nak ikut. Anak sendiri tu? Anak kandung sendiri. Kerana itulah kalau kita perhatikan, kita mempunyai pelbagai dimensi, warna-warna yang pelbagai dalam ahli keluarga kita, dalam saudara mara kita. Caranya adalah pertama, teruslah buat kebaikan. Kedua, santuni mereka. Maksudnya selagi mana kita bersama dengan mereka, selagi itu pahala kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang tidak terlintas. Dalam Quran untuk ibu dan ayah, kita ni anak-anak bila baca Quran, wahai semua pembaca Al-Quran, Allah sebut wakhfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah. Surah Al-Isra. Yang bermaksud hendaklah kamu bila berhadapan sahaja, berurusan sahaja, mungkin tak dapat jumpa depan-depan, berurusan, bermuamalah, berkomunikasi dengan ibu bapa. Ibu bapa saya pun sedang menonton sekarang, mak dan abah, alhamdulillah. Kita kena rendahkan sayap. Al-Quran dalam banyak-banyak perkataan pakai perkataan janah yang bermaksud sayap. Kita tak ada sayap. Manusia tidak boleh untuk memikirkan secara logiknya, kenapa? Sebab aku tidak ada sayap. Bukankah lebih mudah secara logik akal kalau Quran bagi contoh tangan? Tapi Allah guna sayap. Kerana dalam dan jauhnya pengajaran. Pertama secara ringkas, kerana apa fungsi sayap? Menaikkan pemiliknya, mengapungkan diri dan dia akan jadi tinggi lebih daripada orang lain. Anak-anak akan nampak ibu dan ayah tu bila dia makin besar, makin dewasa, berjaya, career dia semakin hebat dan sebagainya. Mak dan ayahnya itu orang kampung biasa. Dilihatnya kecil tapi tak, kata Allah, rendahkan sayap. Tutup sayap kamu, artinya jangan terbang tinggi. Dengan orang lain mungkin, tapi dengan ayah rendahkan biar kamu lebih rendah daripadanya. Sekarang pun rata-rata anak-anak bila dah besar, semua lebih tinggi daripada mak dan ayahnya. Tapi mak dan ayah tetap tertinggi. Allah. Teruskan ingatan ini untuk puan yang bertanya tadi, ini akan membantu untuk merasa positif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas ibadah kita pun akan jadi aman dan nyaman, insya-Allah. Teringat saya kepada pesan guru saya, iaitu Tuan Haji Aman Nur Sulaiman. Katanya walaupun terbang tinggi di langit, jangan lupa rumput di bumi. Itu dia. Ya, guru saya juga tu. Allahu Akbar Ustaz, ya, sangat besar apa yang dinyatakan itu, pesanan itu. InsyaAllah Ustaz, banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Kepada anda semua, terus setia dan terus jaga kebersihan diri untuk menjaga keselamatan diri. Assalamualaikum. Nantikan selepas ini. Nak bagi salam pula. Nantikan selepas ini. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz masih belum habis lagi. Walaupun saya hampir-hampir memberi salam penutup tadi, tidak, masih belum lagi habis. Hari ini Tanyalah Ustaz titipan doa kita bicarakan, kita sembang-sembangkan tentang topik kita hari ini, takwa itu ujian.
Dan walaupun kita berdepan dengan ujian COVID-19, teruslah menjadi insan yang bertakwa dengan patuh segala perintah yang membawa kepada kebaikan. Jangan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung bersempena dengan Raya Aidilfitri ini. InsyaAllah terus patuh ya para penonton sekalian. Baiklah, hari ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Baiklah Ustaz, saya suka untuk di blog yang penghujung ini, saya nak bawakan para penonton dan juga perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan ujian yang membawa kepada ketakwaan dari sudut ataupun sudut pandang ataupun perspektif mereka yang berada di barisan hadapan. Ya. Ataupun kita sebut dengan izin frontliners ini. Ya. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya ujian setiap manusia itu berbeza. Ini kan pula mereka yang berkhidmat siang dan malam bersengkang mata untuk menjaga keselamatan masyarakat dan juga negara. Bagaimana Ustaz melihat mereka ini sebenarnya ada satu saham yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah peruntukkan kepada mereka untuk capai nilai yang takwa. Mereka juga dikenali sebagai ribat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Soalan yang cukup baik dan subhanallah saya sendiri teruja untuk berkongsi dapatan sedikit sebanyak perkongsian berkaitan tentang barisan hadapan adiwira-adiwira kita ini. Pertamanya Lailatul Qadar. Kita berada pada malam tadi alhamdulillah malam 27 tenang dan nyaman, dan kemudian ada lagi beberapa malam lagi untuk kita merebut 10 malam yang terakhir. Ada orang diuji takwa itu ujian, dia berada di rumah. Betul. Yang ini takwa itu ujian, dia berada di mana-mana tak tentu, luar daripada rumah. Saya ingin petik sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum, hendakkah kamu semua kalau aku khabarkan, aku ceritakan dan nyatakan bilailatin, tentang satu malam afdali min lailatul qadar." Wah, malam ini malam yang lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Subhanallah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, harisu harasi fi ardi khaufin la'allahu alla yarji'a ila ahlihi. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Satu malam, kata Nabi, malam ini lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar, lebih afdal, iaitu malam di mana seorang haris, seorang pengawal, seorang penguatkuasa, seorang yang berada di barisan hadapan, harasa, yang menjaga, yang mengawal dalam bidang dia. Doktor perubatan dan juga jururawat mengawal keadaan ni dalam bidang dia. Polis, angkatan tentera, anggota rela, saya salah seorang anggota rela, berada di barisan hadapan, mengawal keadaan, dalam keadaan apa? Kata Nabi, fi ardi khaufin. Ketika suasana berada dalam keadaan ketakutan. Ketakutan itu mungkin kerana nyawa terancam, situasi kerana pandemik yang sebegini, COVID-19, musuh yang tidak dapat dilihat, tetapi mereka ini tak berada di rumah. Mereka mempertaruhkan kepakaran, kekananan, kecenderungan, pengorbanan, berada di luar daripada rumah. Alla yarji'a ila ahlihi. La'allahu alla yarji'a ila ahlihi. Hingga kan mereka merasakan bahawa dengan kerja aku ni, aku tak dapat balik rumah. Kalau balik rumah pun tak dapat nak peluk, dakap, kucup, cium anak. Ini situasi yang berlaku? Yang sebenarnya berlaku. Bukan saja di negara kita tapi juga di luar. Ini yang berlaku pada frontliners kita. Maka mereka berada di luar, mereka terjauh daripada keluarga. Subhanallah, nak tenang-tenang seperti mana kita malam semalam bertahajud, qiyamul lail dan sebagainya, mungkin tak sempat menjaga urusan. Saya tadi pun nak datang, tadi pun ada satu sekatan jalan tanya dan nampak alhamdulillah diberikan laluan. Tak sempat nak tunjuk surat pun. Mungkin dah pernah jumpa sebelum ini, dia bagi laluan saja untuk kita pergi ke studio C ini. Semuanya ini menunjukkan banyak perkara. Pertama, betapa Islam memberikan penghargaan kepada sesiapa sahaja dianggap sebagai adiwira yang sanggup untuk mengorbankan dirinya, masanya untuk menjaga nyawa orang lain. Ahli keluarga ada di rumah ni, tapi yang dijaga orang lain. Jururawat kita, para pakar perubatan kita yang berada on call sentiasa di hospital, yang datang itu dia tak kenal siapa-siapa sahaja. Kalaupun mereka tidak menerima bentuk-bentuk komen, panggilan yang positif, kadang-kadang diherdik dan sebagainya, mereka tetap tenang melaksanakan tugasan. Kami cemburu dengan anda. Kerana pahala mereka dalam melaksanakan ibadah ini, ibadah yang bukan seperti mana yang kita biasa lihat, berada di luar, berkawal ketika suasana dalam keadaan yang kerisauan, kegusaran, ketakutan,
semua tentang penyakit, wabak dan sebagainya, tapi mereka berada sampaikan mereka rasa mungkin malam ni aku tak balik rumah. Mungkin malam ni malam yang terakhir dan sebagainya. Dan ini berlaku, subhanallah, ya, kita ucapkan takziah kepada mana-mana barisan hadapan dengan izin frontliners, ahli keluarga mereka, di mana ada di antara mereka yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah mereka sedang bertugas. Mereka ini menjaga diri dan nyawa orang lain. Dalam surah Al-Maidah ayat 36, kalau tidak silap saya, sesiapa yang menghidupkan satu nyawa bermakna dia menghidupkan seluruh manusia. Betapa besar pahalanya. Kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam jaga pengawal ataupun mereka yang berada di dalam pasukan perkhidmatan beruniform, menjaga keselamatan jalan raya, menjaga keselamatan pesakit di hospital atau di mana-mana yang kita pun tak terbayang. Mereka ini adalah adiwira, mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian berat untuk mereka. Bukan tak ada yang mengeluh, ada, tapi ini ujian kepada mereka. Yakinlah bahawa anda hebat di mata kami dan anda subhanallah cemerlang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu dia bagaimana kita lihat yang di-Pertuan Agong juga memberikan tepukan tanda penghargaan kepada barisan hadapan dalam peresmian Dewan Persidangan baru-baru ini. Sangat Islamik. Ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahawasanya pengiktirafan Islam kepada barisan hadapan juga sangat hebat, Ustaz, ya. Dan insya-Allah kita juga terus patuh, kerana patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan juga dapat membantu mereka yang berada di barisan hadapan sebenarnya, insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya bagi masa Ustaz untuk kesimpulan yang agak panjang berkaitan dengan ciri-ciri mereka yang bertakwa setelah melalui ujian itu. Bagaimana Ustaz sebagai kesimpulan kita? Silakan. Terima kasih pada da'i hadari, muslimin muslimat, para penonton pengikut setia program Tanyalah Ustaz. Subhanallah, ciri-ciri orang yang bertakwa memang sangat diversif sifatnya dan sangat rencam dalam konteks kita berada dalam bulan Ramadan. Fokus dan dijuruskan lagi kepada 10 malam yang terakhir. Apa kata kita ambil pendekatan untuk melihat ciri orang yang bertakwa menerusi mukjizat, satu-satunya mukjizat Nabi yang masih tinggal dan kita dapat lihat dan kekal hingga ke hari kiamat, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Dapatan daripada Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cara yang terbaik. Kita boleh baca Quran secara duduk bersila seperti mana biasa, bersandar di kerusi sofa atau recliner kita, tu dia recliner di rumah, ataupun kepada para petugas barisan hadapan kita yang mungkin sekarang ini berada di tepi-tepi lebuh raya, tol dan sebagainya. Cubalah usahakan agar kita dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, ingat dan kemudian syukur. Ketiga-tiga perkara ini boleh dikongsikan dalam satu aktiviti, iaitu apabila kita berinteraksi, bermuamalah, berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Saya petik sepotong hadis riwayat Hudzaifah. Beliau menyatakan bahawa begini antara cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Dan bila baca begini, baru kita rasa, seronok rupanya baca Al-Quran. Kata Hudzaifah, apa yang Nabi buat? Yaqra'u mutarassilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan cara dan nada yang ada kesinambungan, seakan ada penyelarasan, ada complementing factor. Ada faktor menghargai dan mengiyakan apa yang dia baca dalam Al-Quran. Masya-Allah. Bila Hudzaifah sambung dengan lafaz fa idza marra bi ayatin fiha tasbih fasabbaha. Bila Nabi baca Quran sampai kepada ayat-ayat, dalam ayat itu agendanya atau ada perkataannya, mesejnya merujuk kepada makna tasbih, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, fasabbaha, Nabi akan bertasbih. Nabi akan sebut subhanallah, sekurang-kurangnya lafaz tasbih. Nabi akan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita baca nak menunggu pusing tengok 3-4 muka surat bila nak habis. Bila nak habis tengok yang hujung kan. Cuba lihat daripada yang sudut yang itu. Banyak contoh kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Hasyri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Ayat yang pertama. Lihat di dalam surah As-Saff, ayat yang pertama, sama macam dalam surah Al-Hasyri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Sedikit beza dalam surah Al-Hadid pada ayat yang pertama. Juga ada perkataan sabbaha, tasbih.
Surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi. Lalu saja ayat itu habis baca Subhanallah. Ingat Allah, ya Allah Maha Suci Allah. Jadikan diri kita dengan Quran ini seakan berdialog. Baru rasa seronok, baru tidak terbeban dengan kita melihat Al-Quran. Dan bila kita sebut begitu Subhanallah, lihat, kita taat pada Allah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Huzaifah sambung lagi, wa idza marra bi ayatin fiha sual fasa'ala. Mana-mana soalan yang ada tanda soal, bukanlah ada tanda soal begitu, tetapi makna tanda bahawa pertanyaan seperti perkataan hal ataupun di depan. Surah As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Nabi akan tanya diri dia balik. Aku ada tak sifat itu? Bagaimana dan sebagainya. Wa idza marra bi ayatin fiha ta'awudz fata'awadha. Bila ada ayat yang menunjukkan bahawa kita minta, ada ayat ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut, kita minta berlindung, Nabi pun berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini adalah antara cara yang mudah sebenarnya, lihat pada terjemahan, dan insya-Allah kita doa, saya, Da'i Hadari, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala laluan yang mudah melepasi ujian. Ujian kena ada. Betul. Lepas ujian, mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, taat, ingat dan syukur. Itulah cara untuk kita capai takwa itu, Ustaz ya. Baik Ustaz, sebagai penutup mungkin doa untuk Ustaz bacakan, insya-Allah. Mari sama-sama kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua wali kami, ibu bapa kami, dan peliharalah mereka, kasihanilah mereka seperti mana mereka menjaga kami ketika kecil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk sentiasa mengingatimu, untuk mensyukurimu dan untuk terus mentaati beribadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kurniakan kepada kami afiat, kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rifino. Terima kasih kembali Sudi bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan bersama lagi ya Ustaz ya. Allahumma amin. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, yang jauh kita dekatkan dengan panggilan video, yang dekat kita jaga pula jarak sosial. Yang penting terus duduk di rumah dan patuh arahan yang membawa kepada kebaikan, terutamanya arahan daripada Barisan Harapan, insya-Allah. Baiklah, jangan lupa untuk kita terus bersama dengan Tanyalah Ustaz nanti, dan insya-Allah esok kita akan bawakan pencinta kekasih Allah, iaitu bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman dan tetamu iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Baik, insya-Allah bertemu lagi kita di lain masa. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.